Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Bertemu sekali lagi kita dalam siaran live, sesi live bersama saya Junaidi Syukri di page Konsultan Sihat. Dan untuk anda yang baru menonton, kali pertama jumpa saya tengok ada penambahan follower. Saya ucapkan salam perkenalan dan semoga, saya harap page ni, moga-moga page yang kita sajikan info setiap hari, setiap masa kita sajikan, mendapat manfaat dan anda gunakan ilmu yang kami bagi, yang kami sampaikan ni sebaiknya dalam kehidupan anda. Semoga kita dapat digunakan kesihatan yang baik. Okey. Untuk pengenalan, kali pertama bertemu saya dalam siaran live. Untuk yang tak kenal lagi, nama saya Junaidi Syukri. Saya seorang nutritionist biochemist, seorang ahli nutrisi biokimia. Anda boleh tanya, boleh dapatkan info berkaitan dengan pemakanan dan kesihatan daripada saya, tetapi bukan dari segi perubatan. Sebab kena tahu beza. Sebab ada orang mengharapkan saya bagi solution perubatan penyakit, di mana sebenarnya di luar kepakaran saya. Perubatan dengan kesihatan lain. Perubatan ni dia lebih kepada nak rawat penyakit, tapi kesihatan ni lebih kepada kita nak cegah penyakit tu dari penyakit tu berlaku, dan kita boleh cegah dan kurangkan risiko dengan cara pemakanan. Sebab saya ada saya tertarik dengan satu kata-kata daripada Ar-Razi. Ar-Razi ni seorang falsafah Islam zaman dulu. Ar-Razi, saya baca ada satu artikel berkaitan dengan dia. Kata-kata dia, dia kata apa? Dia kata jika seorang doktor mampu merawat pesakit menggunakan makanan tanpa ubatan, maka dia telah menepati falsafah kebahagiaan. Ini falsafah Ar-Razi, seorang falsafah Islam. Saya ulang balik. Jika seorang doktor mampu merawat pesakit menggunakan makanan tanpa ubatan, maka dia telah menepati falsafah kebahagiaan. Kalau dari segi ilmu nutrisi, dari segi aspek ilmu nutrisi, dari sudut nutrisi dan pemakanan, makanan-makanan yang telah melalui satu proses teknologi, kita gelarkan makanan ini sebagai functional food. Saya pernah sebutkan satu ketika dulu, functional food ni makanan kita olah jadi dia ada nilai therapeutics value tu, maksudnya dia ada nilai perubatan. Makanan tersebut dia jadi functional food. Contohnya saya ambil susu. Susu sihat tak? Susu sihat, makanan yang sihat. Dia ada asid amino, dia ada kalsium, dia ada magnesium, dia ada vitamin B, dia ada vitamin dan mineral yang lain. Susu sihat. Dan kalau susu kita tapaikan, dia jadi yogurt, maka yogurt tersebut dia dah naik darjat dia. Dia naik level dia, yang mana kita gelarkan functional food. Yogurt tu adalah functional food. Dia ada therapeutics value, nilai-nilai perubatan. Soya, kacang soya. Kacang soya adalah makanan sihat tak? Sihat. Kacang soya dia mampu, dia ada vitamin B. Kacang soya dia ada oligosaccharide, fructose oligosaccharide yang menjadikan kacang soya ni ada unsur prebiotics. Okey. Kacang soya bagus. Lepas tu kita tapaikan kacang soya menggunakan sejenis fungi. Fungi ni sejenis kulat lah, sejenis kulat, sehingga kacang soya menjadi tempe. Jadi tempe tu kita panggil functional food. Okay, functional food ni sangat bagus. Sekarang saintis dalam bidang nutrisi sangat agresif, sangat aktif
menghasilkan kajian, melakukan kajian-kajian research berkaitan dengan functional food. Kalau anda rujuk banyak jurnal berkaitan dengan nutrisi ni, clinical nutrition, banyak functional food sedang dilakukan. So ini baik untuk kita. Okey, jadi hari ini saya nak cerita berkaitan dengan satu functional food juga. Dia makanan, tak ada masalah. Makanan dan functional food yang kita ada dua yang saya nak hurai hari ini secara detail sikit lah berkaitan dengan habatus sauda dan minyak zaitun. Semalam saya ada sentuh berkaitan minyak zaitun. Hari ini saya nak cerita lagi berkaitan dengan minyak zaitun sebab saya dapat banyak mesej, dapat banyak soalan berkaitan dengan orang masih keliru dengan habatus sauda, masih keliru dengan minyak zaitun. Sebab apa? Minyak zaitun dia banyak proses, banyak kualiti. Yang menentukan sesuatu kualiti habatus sauda, zaitun, dia adalah cara proses. Cara zaitun tu diperah minyak dia, cara habatus sauda diperah dapatkan minyak dia. Itu Okey, saya sebutkan manfaat habatus sauda dulu. Okey, kalau kita nak makan, nak amalkan habatus sauda, habatus sauda ni bagus dia ada banyak manfaat. Sama ada antibacterial, dia ada antibacterial semula jadi, antibacterial properties. Maksudnya kita tubuh badan kita ni, kalau kita amalkan habatus sauda tu dapat bertindak sebagai antibacterial. Dia matikan kuman. Dia umpama antibiotik. Senang kata antibiotik lah, mudah faham. Antibiotik semula jadi, natural antibiotik habatus sauda ni. Kalau kita ada masalah jangkitan kuman, boleh amalkan habatus sauda, tak ada masalah. Jadi habatus sauda ni bertindak sebagai natural antibiotik. Sebab dia ada unsur-unsur antibacterial properties. Okey. Yang kedua, dia ada antifungal properties, anti kulat. Anti kulat ni contohnya apa penyakit yang disebabkan oleh kulat? Contohnya panau. Kulit kita ada panau. Panau tu disebabkan kulat. Bukan kuman kulat. Panau. Jadi tumpuk-tumpuk putih panau Panau ni biasanya disebabkan kalau kita contohnya kita exercise, kita berpeluh-peluh, kita buat aktiviti yang berpeluh. Lepas tu kita tak basuh kulit kita ni, kita tak mandi bersih-bersih, sehingga dia ada spora pada kulat, melekat pada kulit kita, dan dia tumbuh tu maksudnya dia hidup lah, dia grow lah, dia hidup, dia membiak, akar dia bercambar, maka adalah panau. Kalau kita, sebab itulah bila kita mandi, pastikan bersih-bersih. Biar guna sabun, biar cuci betul-betul, gosok sental. Kadang-kadang tu kalau nak boleh buat juga, kita scrubkan tubuh badan kita. Macam mana nak scrub? Scrub ni boleh beli kat luar ataupun anda buat sendiri. Ambil garam kasar, kita gosok dengan garam kasar. Ataupun kalau anda nak buat macam spa kan, ambil scrub tu, ambil garam kasar tu, beli garam kasar, garam makan tu, garam kasar. Lepas tu anda boleh letak perisa flavor. Contohnya anda nak letak perisa, nak buat scrub kopi, pergilah beli jenama Star Brand perisa kopi flavor tu, letak. Lepas tu letaklah pewarna sikit. Pewarna apa? Ambil pewarna yang masak tu, Star Brand. Pewarna kopi warna apa? Kopi warna hitam, warna coklat perang. So ambil pewarna coklat perang, letak dalam gaul sekali dengan pada dalam garam kasar yang kita beli tadi tu. So dia dah jadi scrub kopi. Kalau anda nak jadikan scrub lemon, macam-macam kita boleh olah. Ambil garam kasar, base dia garam kasar, pergi beli pewarna dan flavor Star Brand yang saya tahu kat luar, Star Brand ataupun apa-apa jenama, tak kisahlah. Janji ada flavor yang kita buat masak dengan pewarna. Jadi garam kasar tu, nak cerita garam kasar ni boleh dijadikan scrub untuk bersihkan kulit kita ni, sental kulit kita ni, supaya tak ada kulat merebak. Maknanya spora daripada kulat tu
melekat pada kulit kita, menyebabkan dia tumbuh, dia growing, jadilah panau. Itu salah satu penyakit lah, salah satu penyakit disebabkan fungal panau. Dia ada lagi, tak silap saya, ketuat apa, disebabkan fungal. Jadi habatus sauda ni bertindak sebagai antifungal. So dia dari dalam, dari luar ni kita matikan dia, kita bersihkan kulit kita. Dari dalam kita amalkan habatus sauda. Dia habatus sauda ni jintan hitam, habbah serbuk sauda hitam. Okey. Lepas tu dia bertindak sebagai anti radang dan antioksidan. Radang ni apa? Radang ni bila tubuh badan kita ni, sel dalam tubuh badan kita ni dia cedera, dia bertindak, dia grow secara tak normal, abnormal growing, maka jadilah radang. Dia boleh jadi, contohnya kulit kita ada radang, dia jadi kemerah-merahan, itu radang lah tu. Organ dalam tubuh badan kita dia ada macam ada ketumbuhan, itu radang lah. Jadi dalam habatus sauda dia ada anti-inflammatory properties, anti radang. Ciri-ciri anti radang tu ada dalam habatus sauda. Dan dia juga habatus sauda ni juga salah satu sejenis makanan yang antioksidan yang sangat kuat yang anda kena amalkan, kan? Okey, lepas tu lagi satu apa? Dia ada anti-tumor properties. Sebab apa saya sebut properties? Sebab dalam bidang nutrisi, dalam bidang pemakanan, kita tak boleh claim sesuatu makanan tu dapat merawat. Itu memang kalau orang ahli nutrisi dia kena tahu benda tu, dia kena ada guideline dia. Kita tak boleh claim sesuatu makanan itu merawat. Apple dapat merawat kanser, itu salah dari segi perubatan, salah. Overclaim kita panggil. Strawberry dapat merawat jantung, itu salah. Pisang dapat merawat kelesuan, itu salah. Benda tu tak betul, dari segi perubatan tak betul. Cuma kita boleh kata Apple ada antioxidant properties. Properties, dia ada sifat-sifat. Kita ceritakan sifat-sifat saja. Anti-tumor properties, anti-cancer properties, antioxidant properties. Itu ahli nutrisi yang betul dia akan cerita macam tu. Dia tak boleh claim ni dapat merawat, tak ada. Dia tak ada istilah merawat. Nutrisi tak ada istilah merawat. Perubatan ada istilah merawat. Okey. Jadi saya nak sebut kat sini, habatus sauda ni dia ada anti-tumor properties. Tumor ni kita tahu, kita faham tumor ni apa? Tumor ni adalah salah satu jenis kanser. Kanser yang tak merebak. Kanser ni ada yang jenis merebak, yang jenis dah sampai satu tahap metastasize kita panggil, dia dah merebak, metastasize, multiply aggressively. Ada yang dia benign. Kategori benign ni dia static saja, dia tak merebak. So kita buang sajalah. Kalau macam breast cancer tu dia ada lump, so kita buang sajalah, operate. Dan habatus sauda ni bertindak sebagai anti-tumor. Anti-tumor tu kita elak tubuh badan kita ni bertindak sebagai elak daripada tumor berlaku. Ada ketumbuhan, itu tumor. Habatus sauda. Seterusnya, sekali lagi anti-cancer lah, kita cakap anti-cancer, anti-tumor. Dan habatus sauda ni dia dapat menstabilkan gula dalam darah. Yang ni yang saya sangat galakkan untuk orang diabetes makan. Dia tak ada masalah. Anda makan ubat tak ada masalah. Biasanya kita makan metformin kan, tak ada masalah. Jangan tinggal ubat. Kalau gula dalam darah masih tak stabil, jangan tinggalkan ubat. Bila tak tinggal ubat, jangan bergantung pada ubat. Bergantung pada ubat tu maksudnya kita melantak je, tak ikut, tak ada berpantang, tak jaga makan sebab kita tahu ada ubat. Yang tu salah. Dia maksud tak bergantung pada ubat ni,
Kita makan ubat untuk stabilkan gula dalam darah, pada masa sama cepat-cepat jaga pemakanan. Cepat-cepat cari makanan apa yang boleh membantu stabilkan bacaan gula dalam darah. Bila kata bacaan gula dalam darah dah stabil, kita makan ubat tak putus, jangan lupa check up. Check up tu penting. Bila kita check up, katakan doktor kata dah normal 5.5, baguslah. Biasanya doktor tak akan bazirkan ubat DPKKM mahal lah. Jangan bazirkan. Doktor akan stop prescription. Dia kata okay, dah boleh stop ubat, bulan depan datang sekali lagi jumpa. Tengok tak, bila dah stop ubat, dia naik balik tak? Kalau dah tak naik, dah tak perlu makan ubat. Kalau naik lagi, still kena makan ubat. Jangan tinggalkan ubat, sebab ubat ni dia kontrol simptom. Ubat dia bukan merawat, ubat dia kontrol simptom, tak nak bagi teruk. Sebab kalau simptom terlalu teruk sangat, kencing manis, dia boleh membawa kepada mudarat buah pinggang. Ramai orang salah faham, dia kata ubat tu merosakkan buah pinggang. Dia ada certain ubat, tak dinafikan ada certain ubat yang boleh merosakkan buah pinggang. Salah satunya ubat painkiller, ubat yang mengandungi steroid. So, kalau ambil dengan kadar berlebihan dan bergantung, boleh merosakkan buah pinggang. Tapi kalau ubat kencing manis ni, tak silap saya, 55% kandungannya adalah natural. The rest tu adalah 45 tu adalah drugs. Jadi, kita nak makan ubat ni, kita nak kawal saja kencing manis. Sebab kalau tak terkawal, memang boleh rosak buah pinggang. Biasanya orang dia makan sebarangan, kan? Makan suplemen dalam bentuk jus contohnya, suplemen jus yang gula banyak, tinggalkan ubat, jadi kencing manis tak terkawal, buah pinggang rosak. Sebenarnya buah pinggang rosak bukan disebabkan ubat, disebabkan kencing manis tak terkawal. Jadi anda kena faham, ubat kawal simptom, makanan dia perbetulkan dari dalam. Kedua-dua kena jalan serentak. Pada masa sama, jangan tinggal check up perubatan, doktor check up, barulah kalau dah stabil dia akan tinggalkan. Ini saya cakap ni, satu berdasarkan fakta, satu berdasarkan pengalaman yang saya handle mak saya tak makan ubat dah. Dulu dia ada kencing manis, sekarang dah tak ada dah, 100% tinggal. Dulu dia makan ubat, sekarang dah tak perlu ubat. Sebab kita tahu, saya jaga monitor dia, ubat, tengok ubat apa yang ni, kita monitor pemakanan, monitor ubat, lepas tu pergi check up. Dan saya ada kebetulan saya ada sedikit knowledge, kita kontrol dos ubat. Saya try and error dengan dos ubat. Kita kurangkan ubat, kurangkan dos, betulkan pemakanan, tengok naik lagi tak. Kalau tak naik, okey, maksudnya cara kita betul. Itu kalau anda ada ilmu lah. Kalau tak ada, jangan pandai-pandai, sebab bahaya. Okey, jadi habatus sauda ni dia stabilkan gula dalam darah. Antara makanan yang boleh stabilkan gula dalam darah, habatus sauda, yang syarat kita amalkan. Okey, seterusnya kolesterol. Ini memang banyak orang yang saya cadangkan, suruh dia start amalkan habatus sauda, kolesterol turun. Banyak kes. Ada yang 7.4 kolesterol tinggi, lepas tu sekarang turun sampai angka 4 dalam tempoh 3 minggu. 3 minggu saja. Habatus sauda. Lepas tu lagi satu, dia cegah dan ubati masalah alergik. Kalau anda ada masalah alergik, saya sangat galakkan amalkan habatus sauda. Sebab habatus sauda ni, sebab saya percaya habatus sauda ni dia ada hadis, hadis Nabi. Dia kata apa? Hadis Bukhari, dia kata, tetapkanlah kamu pada habatus sauda, kerana sesungguhnya pada habatus sauda terdapat ubat dari segala macam penyakit kecuali mati. Dan saya orang sains, walaupun ada beberapa medical doctor yang menyangkal, dia kata tak ada kajian perubatan, tak dibuktikan secara saintifik lagi, tak boleh overclaim. Bagi saya, segala apa yang kalau
disandarkan pada Nabi, ada hadis. Hadis tu lebih kuat berbanding kajian saintifik. Dia bukan benda tu tak betul. Benda tu tak dibuktikan secara saintifik. Benda yang tak dibuktikan secara saintifik bukan kata tak betul. Dia mungkin betul tapi belum dapat bukti. Secara on paper tak ada orang buat kajian. Jadi tugas kita, tugas saintis, buatlah kajian. Sebab ini adalah makanan. Lainlah kalau kita kata drugs apa semua kan. Ini adalah makanan. Bila makanan, makan sajalah, tak ada masalah. Dan of course bila sure kan, kalau bila makanan, of course dia tak ada side effect. Kalau kita ambil secara berkala, bukan secara berlebih-lebihan. Itu habatus sauda. Okey. Yang kedua, saya nak cerita berkaitan dengan minyak zaitun. Minyak zaitun ni, kalau dari segi kualiti, anda kalau beli kat shopping mall ke apa kan, tak kisah mana-mana tempat kan, dia ada kualiti dia minyak zaitun. Dia ada kualiti virgin. Dia ada virgin olive oil dan lagi satu minyak zaitun biasa. Apa beza zaitun virgin oil dengan zaitun biasa ni? Dia beza dia pada proses penyulingan. Bila kita dah perah buah zaitun tu, keluar minyak, of course dia ada macam sisa-sisa daripada perahan tersebut kan. Itu kita perlu saring. Proses saringan tu adalah penyulingan. Kita sulingkan dia. Jadi proses penyulingan ni dia ada beberapa tahap. Kalau penyulingan menggunakan haba yang terlalu tinggi, menggunakan suhu yang tinggi, maka penyulingan tersebut kita panggil hot press. Anda kena familiar dengan istilah ni. Kita panggil hot press. Itu maksudnya penyulingan proses tu dilakukan dengan mengenakan haba dan suhu yang tinggi. So hot press. Dan of course lah, kalau habatus sauda hot press, zaitun hot press, warna dia akan sedikit gelap. Kalau proses penyulingan tu telah melalui satu proses haba yang rendah, ataupun tak ada, tanpa sebarang haba, maksud tak ada suhu yang ni, so warna dia akan jadi warna cerah sikit. Tapi kalau macam habatus sauda, dia tak bolehlah jadi warna cerah, sebab habatus sauda tu sendiri warna hitam, serbuk hitam, so dia sendiri warna hitam. Tinggal lagi kalau cold press, perahan sejuk, cold press ni tanpa mengenakan haba, tanpa mengenakan suhu yang tinggi, maka minyak dia kita dapati warna perang. Habatus sauda dia warna perang. Saya tengok sendiri saya tengok kat Banting kan. Saya dapat supplier habatus sauda ni, so kita tengok pergi Banting, kilang dia kat Banting. Kita pergi Banting, kita tengok macam mana mission dia tu, dia masukkan serbuk habatus sauda tu keluar. Lepas tu Tokesh company tu, which is kawan saya lah, founder dia bagi tahu, ni kau tengok aku masuk serbuk ni, tengok dia keluar minyak warna apa. Itu cold press. Okey, lepas tu kau tengok sekali lagi, aku naikkan suhu tinggi sikit, so dia masukkan, kenakan suhu tinggi sikit, warna ni warna gelap. Ini hot press. Yang ni lah banyak dijual di pasaran. Sebab of course kalau hot press ni kita boleh buat berulang-ulang kali untuk dapatkan minyak. Bila haba tinggi, kita boleh buat berulang kali untuk dapatkan minyak. Dia lagi, kuantiti dia lagi banyak lah, tapi dia tak premium. Kita nak premium. Okey, minyak zaitun ni kalau virgin olive oil, semalam saya ada sebut berkaitan dengan virgin coconut oil, kelapa dara, ekstrak kelapa dara, lain dengan coconut oil yang biasa. Virgin lain. Ini saya nak cerita virgin olive oil. Virgin olive oil, kalau betul-betul dia virgin, cold press, manfaat dia sangat tinggi, dan kita boleh katakan minyak tersebut kualiti dia premium. Kalau kualiti premium, kalau kita boleh dapatkan di pasaran dan anda kenal supplier mana-mana, anda boleh beli. Kalau kualiti premium, cold press, pertama dia memang efektif, sangat efektif untuk naikkan kolesterol baik, kadar HDL, high density lipoprotein, kolesterol baik HDL. Yang kedua,
mampu menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat. Low density lipoprotein itu kolesterol jahat, LDL. So orang yang tinggi kolesterol, amalkan minyak zaitun, amalkan habatus sauda. Dua ni. Yang ketiga, mampu menghindari, mengurangkan risiko penyumbatan trombosis. Trombosis dan penebalan aterosklerosis, iaitu penyumbatan pada salur darah kita. Salur darah kita ni, dia ada keanjalan dia. Dia macam getah paip, ada anjal. Kalau kita banyak makan, especially kalsium, contohnya kalsium dari sumber yang tak betul, ataupun terlebih kalsium, maka kalsium tersebut dia boleh mengeraskan salur darah tersebut. Sebab itulah anda kena tahu juga jumlah kalsium. Dia tak boleh sesuka hati. Sebab itulah biasanya orang yang kalsium mengeras, kita panggil calcified. Kalsium tu dia dah calcified dalam salur darah kita ni. Salah satunya faktor dia simply beli tablet kalsium, pil kalsium. Sebenarnya kalsium ni kita tak perlu dari suplemen, sebenarnya tak perlu kalsium, sebab dalam makanan tu sendiri sebenarnya dah over. Kalau orang yang sihat, normal, tak perlu lagi suplemen kalsium. Saya sendiri tak makan suplemen kalsium sebab saya tahu kalsium yang saya ambil daripada makanan dah mencukupi. Melainkan orang tu memang ada masalah osteoporosis, berkaitan tulang. Kalau doktor prescribe kalsium, maksudnya dia perlu kalsium. Kalau doktor tak prescribe, dia saja beli suplemen, boleh jadi kalsium tersebut dia jadi calcified dalam salur darah, dia over. Kita makan apple ada kalsium, ada magnesium. Susu ada kalsium, magnesium. Kacang ada kalsium, ada magnesium. Susu sebenarnya dah over. Dah over. Nasi pun ada kalsium, ada magnesium. Tapi tak banyak lah. Tapi ada, nak kata ada. Okay. Jadi virgin olive oil ni dia dapat hindar risiko trombosis dan aterosklerosis pada saluran jantung. Yang seterusnya, dapat stabilkan gerakan pundi hempedu. Apa maksud pundi hempedu ni? Dia rembeskan, dalam pundi hempedu ada cecair hempedu. Ada cecair hempedu. Gallbladder. Gallbladder ni dia ada cecair hempedu. Hempedu. Cecair hempedu ni fungsi dia apa? Fungsi dia untuk cernakan kolesterol yang kita makan. Jadi dia membantu pundi hempedu ni berfungsi dengan baik untuk rembeskan hempedu yang mencukupi untuk cernakan kolesterol yang kita makan. Kalau pundi hempedu tak berfungsi dengan baik, maka kolesterol boleh jadi tinggi. Sila hari bulan kita ada masalah apa? Batu dalam pundi hempedu. Batu pundi hempedu tu disebabkan kita makan makanan yang berlemak, kolesterol tinggi, so dia akan melekat, kumpul, accumulate sampai mengeras, jadilah batu. Menjadi batu. Jadi kalau batu dalam pundi hempedu terlalu banyak, maka no choice, operate, buang hempedu. Kan ada orang buang hempedu. Bila orang yang tak ada hempedu, sangat perlu berhati-hati untuk ambil makanan yang berminyak. Jadi orang tak ada pundi hempedu dah tak ada, maka susah dia nak cernakan lemak dan kolesterol. Ni yang kena hati-hati. Kalau dia masih kecil, ada cara untuk pecahkan dia. Tapi kalau dia dah membesar, besar pun dah berapa cm, sangat susah. Guna cara pemakanan tak boleh, operate saja. Yang seterusnya, minyak zaitun juga menstabilkan gula dalam darah sama dengan habatus sauda. Dia boleh stabilkan gula dalam darah sama dengan habatus sauda. So bagus tak untuk orang kencing manis? Bagus. Dan tambah pula, ini adalah makanan, tak ada risiko. Seterusnya, minyak zaitun ni dapat
menurunkan asid hidroklorik dalam perut berlebihan. Ni bagus untuk siapa? Bagus untuk orang yang ada masalah gastrik ataupun gastritis. Gastrik, amalkan minyak zaitun. Seterusnya, mampu menurunkan risiko, bukan merawat, turunkan risiko terkena kanser payudara sehingga 45%. Ini ada kajian klinikal minyak zaitun. Kurangkan risiko kanser payudara 45%. Kurangkan risiko maksudnya dia belum dapat kanser payudara lagi. Kalau dah dapat, masih boleh amalkan, tapi jangan mengharapkan benda itu dapat menyembuh serta-merta, sebab ini makanan. Okey. Itu saja. Ada lagi satu hadis. Ni yang tadi kajian-kajian klinikal, kajian-kajian saintifik. Saya nak sebutkan hadis juga. Hadis Nabi berkaitan dengan zaitun. Dia kata, saya mafhum dia. Makanlah buah zaitun. Makanlah buah zaitun dan pakailah minyaknya, kerana ia berasal dari pohon yang diberkati. Sebab itulah buah zaitun ni ada surah lagi, surah zaitun. Dan salah satu buah yang ada dalam Al-Quran. Mustahil buah tu tak ada manfaat kalau benda tu ada dalam Al-Quran. Ini hadis yang direkod oleh Tirmizi. Okey. Saya nak tunjuk apa yang saya makan. Saya makan. Saya jarang nak tunjuk benda yang saya makan. Sebab benda ni privacy. Tapi saya nak tunjuk. Okey, salah satu benda yang saya makan. Okey. Ni. Bila kita beli apa-apa produk, anda baca label. Apa-apa brand pun is okay. Kalau saya tanya saya, apa-apa brand pun okay. Apa-apa pun brand pun okay. Janji anda jadi orang yang educated dan tahu macam mana nak baca label. Kalau datang brand A, anda tak tahu baca label, anda hanya tahu jiran aku makan, ini popular dekat TV, ini memang dah viral dekat FB. Itu maknanya anda bukan orang yang educated. Anda hanya ikut-ikut orang saja. Risiko anda tanggung sendiri. Tapi kalau anda yang educated, walaupun brand A sangat popular di pasaran, brand A sangat viral di social media, tapi anda tak tahu label dia macam mana. Anda tak tahu baca label, anda tak tahu nak tengok kualiti dia macam mana, anda tak tahu. Maka saya rasa no point. Biar kita ambil brand yang tak ada jenama pun, tapi bila kita baca label, kita tahu kualiti dia macam mana, dan dekat situ, walaupun brand tu lebih murah, jangan kata itu tak berkualiti. Sebenarnya itu lebih lagi ni. Saya kalau pergi mall pun, contohnya saya dah bagi tahu, saya beli susu contohnya. Kita tengok susu tu harga mahal apa semua tu kan, saya tak terpedaya dengan brand. Saya akan baca label. Saya tahu mana yang betul-betul berkualiti. Walaupun dia murah, yang tu yang terbaik. Sebab biasanya brand-brand yang terkemuka ni, dia banyak laburkan pada marketing. Laburkan pada marketing lain. Biasanya brand-brand yang betul-betul berkualiti ni, dia tak labur pada marketing, dia labur pada R&D, research and development. Sebab itulah dia tak kos dia dah melabur pada R&D dah banyak, maka nak kos marketing agak susah. Sebab itulah biasanya brand-brand macam ni dia tak guna billboard, dia tak guna TV, dia banyak guna agent, macam itulah. Okay, saya nak tunjuk ni antara tapi yang ni campuran habatus sauda dan saya gabungkan habatus sauda dengan olive oil. Saya nak dapat manfaat dua-dua. Saya ambil ni. Tengok dia tulis first cold press. Bila dia dah tulis saya tu cold press, dia tulis cold press ni, maksudnya dia kata cold press, tapi jangan percaya lagi. Anda tengok pada isi dia. Kalau dia tulis cold press, okey, dah selamat dari satu bab lah. Maksud dia sendiri akui cold press, okey, which is bagus lah. Dan kita sendiri kena tahu betul ke cold press ni. Okey, kita tengok pada warna dia. Kalau pada warna dia, kita boleh cam ni cold press ke tak. Saya kalau tengok dari jauh pun kita dah tahu dah ni cold press ke tak ni. Kalau kita tengok betul cold press, terus tengok pada label. Betul lah dia tulis cold press, dan okey lah. Ni warna dia macam ni. Saya ambil satu ni. Anda tengok.
ini minyak zaitun yang dicampur dengan habatus sauda. So warna dia masih perang, walaupun dah dicampur dengan habatus sauda, dia masih cerah, golden warna dia. So memang betul cold press. Okey, lepas itu lagi satu kita nak tengok apa. Ya, saya nak ajar baca label Halal tu okey lah, tak ada masalah. Ni pun ada halal. Okey, baca label. Saya suka ajar benda ni. Okey, baca label. Nak dia tulis kat sini. Saya bacakan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM FOSIM number BO5P11. Ini nombor kod. Kata produk ini dah lalui proses KKM. So bila KKM, so kita dah tahu dalam dia takkan ada heavy metals yang berbahaya, dan dia dah telah dikaji toksikologi. Kajian toksik dah ada, maksudnya dah bebas. Maksudnya okey, selamatlah. Okey, lagi satu apa lagi yang saya boleh ajar Jangan tengok brand tak kisah apa-apa pun okey. Baca label. First cold press saya dah dekat sini ada. Lepas tu halal ada, KKM ada. So dah selamat dah kat situ. Lepas tu anda boleh tengok komposisi. Kalau anda nak tengok komposisi, okey lah. Okey, yang ni dia minyak zaitun dengan habatus sauda. So minyak zaitun premium quality grade A1. Quality tu maksud dia premium tu maksud dia cold press. Habatus sauda pun cold press. That's why dia warna cerah. Komposisi dia 50-50. Habatus sauda 250 mg, olive oil pun 250 mg. So seimbang lah. So kita dapat manfaat kedua-duanya. Saya makan berapa banyak? Yang ni saya makan pagi, saya makan 4 biji terus, 4 kapsul. Sebab ini dalam dos. So dalam dos ni, dalam kapsul ni, so kita tahu dos dia spesifik. Tapi kalau macam sudu ni, susah saya nak ajar orang makan dalam sudu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu dia makan sudu saiz apa. Lepas tu dia tuang tu sudu tu penuh ke tak. So agak susah. Dan agak susah nak bawa ke mana-mana sebenarnya. Saya suka dalam bentuk macam ni supaya kita boleh telan terus. Kalau macam saya 4 kapsul sudah. So maksudnya saya dah 4 kapsul. Kalau habatus sauda dengan olive oil ni 4 kapsul tu maksudnya 2 kapsul setengah-setengah tu maksudnya 2 kapsul habatus sauda dan 2 kapsul minyak zaitun. So saya dah makan 2 kapsul habatus sauda, 2 kapsul zaitun. Tapi bila combine dia jadilah 4 kapsul dalam satu ni. Itu antara dos yang normal untuk orang yang tak ada masalah. Tapi kalau untuk orang yang ada masalah kolesterol, anda boleh ambil lebih. Ataupun anda ada masalah kanser pun boleh. Anda ada masalah yang penyakit yang agak penyakit kritikal ni. Dia bukan kronik, tapi dia penyakit kritikal. Tapi tahap dia tak berapa kronik, anda boleh ambil lebih. Saya kalau batuk, demam apa, biasanya habatus sauda lah saya akan ambil lebih lah. 4 kapsul pagi, 4 kapsul ni. Jadi kita boleh tahu kualiti dia berdasarkan apa? Kalau kita buat test sendiri punya, kita dapat cam dia punya kualiti berdasarkan sendawa kita. Bila makan tu, of course dia akan ada sendawa. Sebab habatus sauda ni dia ada bila masuk telan kapsul dia akan pecah, terurai dalam perut. So, dia akan keluarkan macam haba tau. So bila kita sendawa, kita akan rasa habatus sauda tu. Tajam habatus sauda tu kita dapat rasa. So dekat situ kita tahu, yes, ini cold press. Dekat situ kita dah boleh dapat tahu. Sama lah juga kalau kita makan, saya makan apa yang boleh saya detect vitamin C. Vitamin C kalau kita makan, saya kalau gigit rasa, saya boleh tahu berapa banyak kandungan asid sitrik pada dia, ataupun flavor dengan asid sitrik, flavor dengan warna kita boleh tengok ni lah. Tapi rasa tu kita boleh tahu dia letak asid sitrik ni banyak atau sikit, vitamin C.
Kalau dia kurang, tak rasa masam langsung, itu biasanya tasteless lah. Tasteless tu itu lebih baik lagi. Sama juga dengan spirulina. Antara biasanya spirulina saya gigit saja kita dah boleh tahu berapa komponen spirulina tu, berapa percentage preservatif yang ada dalam. Ada preservatif atau tak. Kadang-kadang ada spirulina ni 98%, spirulina 1%, apa kita panggil magnesium stearate. Magnesium stearate ni satu unsur preservatif. Dia ada komponen-komponen yang lain yang kita tak nak. So kita rasa pun kita dah ini fail. Tapi kalau kita gigit memang 100% kita rasa pure spirulina tu, maksudnya bila kita baca label, yes betul 100% spirulina. Sama juga dengan jus. Jus saya dapat detect ada ada unsur preservatif kuat atau tak. Jus. Saya dulu ada saya sekarang ni ada seorang kawan saya, dia pengusaha jus mangga. Dulu jus mangga dia saya beli dengan dia. Jus mangga dia mahal lah, satu botol pun dah RM10 Waktu dia belum naik lagi, belum besar lagi company dia jual jus mangga, dia ada ejen. Dia terpaksa simpankan jus mangga dia dalam peti sejuk, beku. So bila dia jual pada orang, jual dalam keadaan beku dah separa cair lah, tapi dia simpan dalam beku. Jadi bila kita buka, air tu dah cair, jus mangga tu dah cair. Bila kita minum sangat sedap. Memang kita rasa fresh dia. Dan setiap kali saya beli RM10 tu, saya rasa berbaloi. Jus mangga berbaloi. Lately ni, baru ni, bukan baru lah, tahun lepas dia jemput saya dinner. Saya pergi dinner dia. Dia ada projek dengan government apalah. So bila dia dah dapat banyak jualan, sales dia dah start tinggi, dia kata dia tak perlu dah letak jus mangga dia dalam chiller, dalam peti sejuk apa, sebab dia buat teknologi. Dia kata dia kerjasama dengan UPM guna food technology. Saya beli jus mangga dia, saya minum, saya tak boleh telan. Jus mangga dia bukan teknologi, letak preservatif, sodium benzoat ataupun potassium ascorbate. So kita rasa dia tak sama dengan rasa sebelum ini. Dia punya fresh buah tu dah tak rasa. Dia akan rasa macam sedikit bitter sikit. Itu biasanya yang dah diletakkan preservatif. Jadi kalau anda orang yang terbiasa makan benda-benda yang fresh, bila makan benda yang jus yang ada letak preservatif, anda boleh detect. Anda akan rasa macam something. Okey. Ini yang saya guna. Ada juga yang minta saya order. Saya tak dapat order. Saya tak dapat simpan stok yang banyak. Saya tak dapat simpan stok yang banyak. Sebab rumah saya bukan stokis yang boleh simpan yang proper. Saya tak ada office. So kita ambil by order. Lepas tu lagi satu, saya nak tunjuk contoh minyak zaitun dara, virgin olive oil yang dah dikapsulkan, supaya anda senang ambil dari segi tablet. Dia pun ada jual juga, ada keluarkan juga. Okey, saya tunjuk ni virgin olive oil. Anda tengok warna dia. Tengok warna virgin macam mana. Ada juga dekat dapur saya tak susah pula nak ambil. Ada minyak zaitun yang saya beli dekat pasaran, dalam botol tapi saya guna tu untuk memasak ataupun saya buat dressing salad lah. Kalau untuk makan tu saya guna kapsul lagi senang. Tapi ada dekat dapur saya guna minyak zaitun biasa, saya guna untuk salad ataupun untuk masak. Warna dia bukan warna golden. Ini dia bukan warna, ini warna golden. So golden tu maksudnya memang dia betul premium quality press, cold press. Yang ni anda sepatutnya guna untuk telan makan. Kalau untuk masak, belilah jenama apa kat pasar raya tu. Tapi kena tengok juga, kena tengok warna, jangan terlalu gelap sangat. Anda beli itu boleh guna untuk masak lah. Tapi kalau yang untuk makan, jangan guna yang tu, sayang tubuh badan kita, biar yang ni. So tengok dia punya dia tulis extra virgin. So premium quality, dia pun ada halal. Dia ada juga label ni. Belajar baca label.
Dia tulis bahagian keselamatan dan kualiti makanan, Kementerian Kesihatan. So ada nombor siri semua, nombor dia. Mana lagi? Inilah yang saya makan. Okey, ini satu lagi. Ni habatus sauda yang saya cakap, brand Habashi. Ini yang saya berjaya contact supplier, sebab supplier dia kawan saya. So bila saya pergi sendiri kilang dia, cara pemprosesan dia, so kita dapat tahu dia punya kualiti. So bila tahu kualiti dia, senanglah kita nak recommend. Sebab ada orang yang PM team kami, dia tunjuk ada suplemen ataupun baru ni dia ada tunjuk vitamin B. Dia makan vitamin B, dia beli vitamin B, lepas tu dia beli apa, ada beberapa suplemen. Lepas tu dia tunjuk, dia kata okey ke tak. Tim saya send dekat saya mesej tu, saya kata okey je nak makan, saya kata okey je. Lepas tu bila kita dah reply okey dah, lepas tu dia tanya lagi, berapa tablet nak makan? Berapa tablet tu saya tak boleh nak consult. Sebab saya sendiri tak makan brand tersebut. Macam mana saya nak tahu berapa tablet? Kita tak boleh tahu berapa tablet. Kalau saya sendiri tak familiar, bahaya untuk saya untuk consult. Kita consult orang ni makan ni berapa tablet satu hari. Bahaya. Kalau jadi apa-apa, siapa nak bertanggungjawab? Sebab itulah saya hanya showkan apa yang anda, kalau anda beli apa-apa barang dari konsultan sihat, itu maksudnya saya sendiri makan. Benda yang saya sendiri tak makan, saya tak berani nak showkan. Cuma kita boleh bagi tahu ini okey je, tak ada masalah. Dari segi ingredient apa yang dia tunjuk, okey saja, beli saja, makan saja, tak ada masalah. Tapi kalau dia minta kita dos berapa, suruh prescribe dia dos, kita tak dapat buat. Saya minta maaf banyak-banyak sebab bahaya untuk saya. Sebab saya sendiri tak makan, saya pun tak tahu risiko dia. So maksudnya saya ambil risiko. Kalau yang ni habatus sauda, sama juga, dia ada tulis perahan sejuk, cold press. Tu tengok apa lagi. Sama juga, ni lagi straight kualiti penyelidikan, quality through research, food safety quality. Ada juga Ministry of Health Malaysia, Kementerian Kesihatan, halal pun ada. Okey, ini yang cold press. Cold press dia warna, anda boleh nampak warna dia warna perang. Dia ada keperang-perang. Dia tak hitam pekat. Hitam pekat tu dah biasanya hot press. Ini kalau tengok pun dia macam warna merah. Merah-merah keperangan. Itu kita tahu cold press. Dia takkan warna cerah lah, sebab habatus sauda tu sendiri dah gelap. So dia akan jadi warna perang, seakan-akan merah. Jadi kalau perang tu, itu cold press. Okay, cold press, beli cold press anda boleh makan. Tapi dos jangan tanya saya. Saya tak boleh nak bagi tahu dos yang tepat. Tapi kalau macam ni, saya boleh lah nak bagi tahu. Boleh lah kita nak ajar sebab kita sendiri guna. Kalau jangan ikut cara saya. Kalau macam saya normal, tak ada masalah. Jadi bila tak ada masalah, saya amalkan dalam 4 kapsul terus. Sebab 4 kapsul tu sebab dia dah campur. Yang ni minyak zaitun dia campur dengan olive, minyak zaitun campur dengan habatus sauda. Tapi kalau yang ini anda minyak zaitun saja, tengok bergantung pada kesihatan. Anda boleh contohnya katakan anda boleh PM team kami, anda boleh bagi tahu masalah saya sekian-sekian, kolesterol saya level sekian-sekian, and then barulah saya boleh tahu berapa dos yang tepat untuk makan. Saya ada masalah sekian-sekian, boleh saya bagi tahu habatus sauda, okey, berapa dos yang tepat. Kalau dos ini saya tahu. Tapi kalau dos lain, kita banyak nak kena tengok dia punya labeling, kita nak tengok kualiti dia macam mana. Itu banyak ni. Tapi kalau yang jenis ini, saya tahu sebab kita sendiri tengok depan mata macam mana dia ni. Anda boleh nak pergi tapi dia kilang dia dekat Banting, nak masuk pun kena buat appointment dengan founder dia. Tak semua boleh masuk Saya bernasib baik lah sebab kenalan saya yang jadi founder. So kita tahu, kita tengok sendiri depan mata macam mana dia proses tu. Dan time PKP ni agak susah nak dapat stok habatus sauda. Habatus sauda sangat susah. Saya pun sempat
sempat ambil beberapa saja. Yang lain semua buy order. Kita tak boleh nak simpan stok, semua buy order. Kadang-kadang ada yang order tapi masih belum dapat. Itu maksudnya keputusan stok. Okey, apa-apa tanya tim kami. Anda boleh bagi tahu explain pada tim kami apa masalah anda, apa yang anda nak selesaikan. Kalau kami boleh bantu, kami bantu. Kalau tak boleh, saya pun tak boleh nak buat apa lah. Okay. Itu saja daripada saya. Harap info-info yang saya sampaikan ini bermanfaat. Anda tahu, anda jadi pengguna yang cakna, pengguna yang educated. Orang promote apa pun anda tahu. Junaidi dah ajar cara baca label, tengok labeling, kualiti dia macam mana. Itu sajalah. Kalau macam agak-agak susah lah nak cari kat luar sana, siapa nak, sepatutnya kalau anda beli kat farmasi, anda kena suruh ahli farmasi tu, dekat farmasi ni dia ada pharmacist, suruh dia prescribe anda. Kalau anda beli dengan jurujual, suruh jurujual prescribe anda. Kenapa kena suruh jurujual prescribe? Sebab kalau jadi apa-apa pada tubuh anda, dia sepatutnya kena bertanggungjawab. Tapi kalau anda beli dekat farmasi, tiba-tiba beli suplemen farmasi, suruh minta saya tolong prescribe, itu tak kena lah. Sebab saya nanti nak kena bertanggungjawab. Okey, itu sahaja daripada saya. Harap membantu. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa pada esok hari, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.